Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat semua pagi ini? Sehat. Alhamdulillah. Saya Encik Nizam bin Ismail, ya, guru panitia pendidikan kesihatan Sekolah Kebangsaan Bukit Tongkat. Baik, saya akan terangkan kepada awak tentang obesiti, tentang obesiti, gejala obesiti di kalangan pelajar dan faktor-faktor penyumbang. Faktor-faktor penyumbang. Baik. 15% dari kalangan pelajar mengalami masalah obesiti. Ialah itu masalah kegemukan. Kanak-kanak, obesiti biasanya akan menjadi lebih dewasa gemuk. Kalau kanak-kanak dia dah obes, bila dewasa dia akan menjadi gemuk. Dia senang, mudah untuk gemuk. Baik, cara mengukur obesiti ialah dengan menggunakan kaedah BMI. Kaedah BMI. Baik, kerajaan hari ini telah memberi fokus melalui Kementerian Pendidikan supaya di sekolah ditekan tentang rekod perkembangan kesihatan pelajar. Maksudnya perkembangan kesihatan pelajar itu direkodkan. Jelas? Baik. Seterusnya saya nak menerangkan kepada awak apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada obesiti. Apa faktor-faktor yang menyumbang kepada obesiti di kalangan kanak-kanak, kalangan pelajar? Yang pertama ialah faktor genetik, keturunan. Biasanya kalau keturunan dia ramai yang gemuk-gemuk, yang obesiti tadi, maka kalangan pelajar ini mudah untuk mengalami masalah obesiti. Yang kedua ialah pengambilan makanan. Pengambilan makanan yang tidak seimbang, kemudian dia banyak makan makanan segera, macam Kentucky, macam McDonald, makanan segera yang guna dalam plastik dan sebagainya. Lepas tu penyakit, kalau dia biasanya mengalami lelah, dia tak aktif, maka dia akan senang untuk mengalami obesiti. Faham semua? Baik, seterusnya tiada senaman. Bila tiada senaman, maka pengumpulan lemak akan berlaku dalam badan. Pengumpulan lemak itu akan berlaku dalam badan, menyebabkan lama-kelamaan proses obesiti ini semakin berterusan, dan pelajar-pelajar tadi, kanak-kanak tadi akan mengalami kegemukan yang melampau. Dan seterusnya pengambilan ubatan. Kadang-kadang pengambilan ubatan yang tak betul, yang tidak disarankan doktor, bila demam, bagi pil-pil yang terdapat di kedai-kedai dan sebagainya. Itu kadang-kadang menyebabkan antara punca yang utama yang tanpa kita sedari bahawa pengambilan ubat-ubatan yang tidak mengikuti nasihat doktor, yang tidak menepati piawaian kesihatan kita, sebenarnya mungkin dia akan sembuh pada ketika itu, tetapi dia ada faktor lain, iaitu yang akan menyebabkan berlakunya obesiti, kegemukan di kalangan kanak-kanak. Ini awak perlu diperhatikan. Seterusnya, faktor menyumbang kepada obesiti tadi, di antaranya ialah tadi yang saya sebutkan, makanan berkalori rendah, menyebabkan kurang tenaga, menyebabkan lebih banyak makanan banyak makan dimakan, tidur terlalu banyak atau sedikit, tidak seimbang tidurnya. Itu ada kajian daripada Wake Forest menyatakan bahawa dia juga akan menyebabkan kebuncitan. Faham semua? Dan seterusnya minuman bergas, ini juga menyumbang kerana kandungan gula yang terlalu banyak. Kemudian dengan waktu makannya tidak untuk waktu. Kemudian makan terlalu cepat, menyebabkan penghadaman tidak berlaku dengan betul. Kemudian minuman yang manis, gula terlalu lebih, ini adalah faktor utama yang menyebabkan obesiti. Dan rumusan, kesimpulan apa yang saya terangkan pada waktu semua ialah sebagai pelajar kita perlu sentiasa memeriksa kesihatan kita, supaya sentiasa berada pada keadaan yang paling optimum, yang paling baik, dengan sentiasa mengukur BMI kita. Seterusnya kita mesti menepati faktor penyumbang bagi mengelakkan obesiti berlaku pada diri kita. Kemudian di antara perkara yang boleh kita lakukan ialah bersenam, jogging, mengambil makanan seimbang dan sentiasa mendapat tidur yang cukup. Dan akhir kata, obesiti boleh dielakkan dengan mengamalkan cara hidup yang seimbang dan cara hidup yang sihat. Faham semua anak-anak? Faham. Itu saja yang saya terangkan kepada awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.